Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai kepada 1/3 terakhir daripada bulan Ramadan. Kita sudah masuk ke puncak masa ibadat pada bulan Ramadan itu perlu dilakukan. Maka kita perlu semak kembali pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Apakah ibadat puasa kita pada tahun ini benar-benar telah merubah kehidupan kita menjadi insan yang bertakwa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah difardukan kepada umat sebelum daripada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Maka pada 10 hari terakhir Ramadan ini, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita muhasabah diri kita. Apakah matlamat puasa Ramadan itu semakin hampir kita capai, ataupun matlamat puasa Ramadan itu semakin jauh daripada kita? Matlamat puasa Ramadan, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi insan yang bertakwa kepada Allah. Apa maksud takwa? Takwa membawa maksud amal soleh semakin bertambah, perkara maksiat dan dosa semakin berkurang. Ini muhasabah untuk diri kita. Suatu realiti semua kita sedari. Semakin penghujung Ramadan, ramai yang sibuk untuk sambut hari raya. Tidak salah bersedia menyambut hari raya, tetapi persoalannya, apakah matlamat Ramadan kita menjadi insan yang bertakwa semakin dekat kepada kita ataupun tidak? Kita tengok sebahagian masjid jamaah tarawih dah mula berkurangan, sedangkan sepatutnya penghujung terakhir ini tarawih kita semakin hebat. Bukan hanya tarawih dipenuhi dengan qiyam Ramadan pada tengah malamnya. Kemudian kita dapati juga pada penghujung terakhir Ramadan ini, ramai yang mula kurang membaca Al-Quran. Sedangkan sepatutnya semakin penghujung Ramadan kita muhasabah. Berapa juz kita dah baca? Berapa surah kita dah habis? Bukan semata-mata kerana kita tengok kita dah ketinggalan baru 10 juz, padahal Ramadan sudah 20 hari, maka kita berhenti. Tidak. Sepatutnya 10 hari terakhir Ramadan ini, ibadat Ramadan kita dipertingkatkan. Kerana inilah intibati sunnah Rasulullah SAW yang sewajarnya kita hidupkan di kalangan masyarakat kita, kita hidupkan di dalam karya kita, kita hidupkan di dalam masjid-masjid kita, kita hidupkan di dalam rumah tangga kita bersama dengan suami, isteri dan anak-anak kita. Kenapa saya sebut demikian? Kerana Nabi SAW telah menunjukkan suri tauladan
manusia yang telah diampunkan dosanya yang telah lalu dan akan datang. Tetapi bagaimanakah perlakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada penghujung Ramadan yang sepatutnya kita ikut kalau benar kita cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok beberapa hadis berkaitan dengan amalan baginda sallallahu alaihi wasallam pada penghujung Ramadan. Di antaranya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan, muttafaqun alaih. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma katanya, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa beriktikaf pada 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sunnah Nabi, sunnah yang perlu kita hidupkan, iktikaf di masjid pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Apa maksud iktikaf? Iktikaf membawa maksud seorang itu duduk dalam masjid dengan niat untuk beribadat di dalam masjid itu, mengisi masa-masa dia dengan solat sunnah, mengisi masa dia dengan tilawatul Quran, mengisi masa dia dengan mendatangi majlis-majlis ilmu yang bermanfaat, dan lebih daripada itu dia duduk di dalam masjid dengan suatu tujuan dan matlamat taqarrub ila Allah dan menjauhkan diri dia daripada perkara maksiat. Ya, sudah pasti orang duduk dalam masjid sentiasa jaga ibadah. Sudah pasti orang yang duduk dalam masjid merasa diri dia tercegah daripada melakukan perkara maksiat. Tuan-tuan, baginda sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebut oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah ta'ala thumma i'takafa azwajuhu min ba'di, muttafaqun alaih. Aisyah radhiyallahu anha bercerita kepada kita bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa beriktikaf pada 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan. Apakah itu amalan khusus untuk baginda? Tidak, kata Aisyah. Baginda beriktikaf hingga baginda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah baginda wafat, isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam meneruskan amalan iktikaf itu pada akhir-akhir Ramadan, dan inilah sunnah yang terus dihidupkan oleh umat Islam yang mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya suka nak bawa satu sudut yang besar. Kenapa kita perlu iktikaf? Apabila kita iktikaf, kita akan duduk dalam suatu suasana ibadat yang luar biasa. Kita sedang berpuasa, kita sedang berada pada bulan yang paling diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada saat-saat yang paling mulia. Ditambah lagi kita duduk dalam rumah Allah, maka tendensi untuk kita tinggalkan maksiat itu akan bertambah. Keinginan untuk menambahkan ibadat kita akan membuat-buat. Tuan-tuan dan puan-puan, persoalan kita, kenapa umat kita pada hari ini Allah Azza wa Jalla turunkan bala dan musibah tak berhenti? Punca dia satu sahaja. Punca dia adalah maksiat melanda di mana-mana. Kita jangan tengok maksiat itu dalam erti kata ada orang berzina, ada orang mencuri, ada orang rasuah, ada orang merompak, ada orang menipu, semata-mata. Maksiat juga membawa maksud ada orang lalai daripada sembahyang, ada orang tidak jaga puasa dia, ada orang tidak mengasihi di antara satu sama lain.
Ramai yang tidak mahu melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Ini juga maksiat. Sebab itu kalau kita nak ubah suasana umat ini menjadi umat yang dirahmati dan diberkati oleh Allah, kita kena kempen agar semua orang benci maksiat. Kita kena kempen semua orang anti maksiat. Di antara tempat paling baik untuk kita menghindarkan maksiat ialah dengan kita beriktikaf, duduk di masjid-masjid. Sebab apabila kita duduk di luar daripada kawasan ibadah, maka kita akan mudah terdedah dan terpengaruh untuk melakukan maksiat. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Ma nazala bala'un illa bi ma'siyatin wala rufi'a illa bi taubatin." Ya, manusia bala tidaklah diturunkan suatu bala itu melainkan kerana maksiat yang dilakukan oleh manusia, dan tidaklah diangkat bala itu melainkan dengan cara taubatnya seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud taubat? Taubat maksud kembali kepada Allah, kembali dekat kepada Allah, kembali ibadat kepada Allah, kembali meninggalkan maksiat. Bila kita sebut maksiat, maksudnya penderhakaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat sejarah kehidupan manusia. Kenapakah bapa kita Adam alaihissalam dan bunda kita Hawa alaihissalam dikeluarkan oleh Allah dari dalam syurga? Kenapa? Punca dia satu sahaja. Punca dia kerana Allah SWT sebut, "Wala taqraba hadhihi syajarah." Jangan kamu berdua dekati pokok larangan ini. Maka datang syaitan. Fawaswasa lahum syaitan. Lalu syaitan datangkan waswas, keraguan kepada keduanya. Keduanya tertanya-tanya, kenapa semua perkara lain Allah halalkan untuk kita? Kenapa Allah telah kurniakan syurga untuk kita, beri untuk kita, tapi kenapa satu pohon ini tidak boleh didekati? Maka syaitan mendatangkan keraguan. Syaitan mendatangkan suatu keyakinan yang lain kepada Adam dan Hawa. Syaitan menyatakan bahawa kalau kamu dekati pohon ini, kamu akan menjadi insan yang kekal di dalam syurga. Kamu akan mudah memiliki mulkun la yubla. Kamu akan memiliki kekuasaan yang tidak akan punah. Sedangkan Adam dan Hawa telah dapat jaminan Allah, duduklah kamu berdua di dalam syurga. Duduk dalam syurga. Syurga ini milik kamu berdua. Syaitan menjalankan peranan dia, mendatangkan was-was kepada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ini utusan Allah, kekasih Allah. Tetapi datang godaan syaitan. Mereka berdua mendekati pohon larangan itu. Bukan hanya mendekati pohon larangan itu, mereka memakan buah yang dilarang oleh Allah SWT. Dalam arti kata lain, satu-satunya larangan Allah mereka telah larang, mereka telah langgar, mengakibatkan kemurkaan Allah SWT. Natijahnya mereka berdua dikeluarkan dari dalam syurga. Adam dan Hawa telah melanggar larangan Allah SWT, telah berlaku maksiat. Tetapi apakah yang telah mereka lakukan setelah itu? Mereka balik taubat. Mereka wariskan untuk kita, anak cucu mereka, doa, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuhan kami, sesungguhnya kami telah zalim kepada diri kami sendiri. Wa in lam taghfir lana, kalaulah Engkau tidak ampuni kami dan kasihi kami,
nescaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Tuan-tuan, maksiat itu kezaliman. Tidak dirikan solat itu zalim pada diri sendiri. Menipu orang itu zalim kepada diri sendiri. Melakukan maksiat itu zalim kepada diri sendiri. Meninggalkan ketaatan kepada Allah itu zalim pada diri sendiri. Adam dan Hawa mampu menanggung kesilapan mereka. Maka kenapa kita anak-anak cucu Hawa tidak boleh ikut sunnah yang telah ditinggalkan oleh bapa dan ibu? Ya. Kalau kita nak elakkan diri daripada dapat kemurkaan Allah, taqarrub ila Allah, taubat balik kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, Allah Azza wa Jalla sepanjang sejarah Nabi tahu kepada kita dalam kitab suci Al-Quran betapa kisah umat-umat yang lalu yang buat maksiat Allah akan hukum. Umat pertama yang Allah Ta'ala musnahkan, umat Nabi Allah Nuh alaihi salam. Umat Nabi Allah Nuh alaihi salam, ya, yang enggan beriman kepada Allah, yang syirik kepada Allah Azza wa Jalla, Allah bagi hukuman luar biasa. Ya, didatangkan banjir besar. Fafatahna abwaab as-sama' bima'in munhamir wa fajjarna al-arda 'uyuna faltaqal ma'u 'ala amrin qad qadir. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qamar ayat 11 dan 12, kerana kami murka kepada umat Nuh, lalu kami buka pintu-pintu langit, berhamburan jatuh air dari atas langit. Kemudian kami buka pintu-pintu bumi, lalu pecah mata-mata air itu, lalu air dari langit dan bumi bertemu, ia mendatangkan bencana besar yang telah ditakdirkan kepada kaum Nabi Nuh. Tidak pernah ada dalam sejarah manusia Allah datangkan banjir yang demikian hebat. Allah murka kerana umat Nuh telah lakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, rahmat penghujung Ramadan ini rahmat untuk kita tinggalkan maksiat sebanyak mungkin. Muhasabah balik diri kita. Ini Ramadan, ini bulan barakah. Takkan Ramadan pun nak buat maksiat. Takkan penghujung Ramadan pun tak boleh nak tambah ibadah. Takkan Ramadan pun kita tak boleh nak khatam Quran. Dalam bulan-bulan lain tengok Quran lagi jauhnya. Ada ayat Quran bagi gantung kat dinding. Tengok ada Quran cetakan baru beli letak atas rak. Bacanya tidak. Cuba kita penghujung Ramadan ini ambil masa i'tikaf di masjid. Tuan-tuan boleh rasa sendiri waktu kita i'tikaf baca Quran dalam 1 jam 1 juz boleh habis. Ya, 1 jam 1 juz boleh habis. Ya. Kenapa tengok bola sepak 90 minit kita boleh duduk 1 jam setengah? 1 jam baca Quran kita tak boleh. Ini kalam Allah. Kita baca Quran untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Kita i'tikaf itu untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Barangkali siang hari kita kerja, banyaklah tuntutan kehidupan. Kenapa malam hari kita tak boleh bagi masa? Tak boleh bagi masa. Sekurang-kurang masa yang kita bagikan pada malam hari Ramadan, datang terawih. Datang terawih. Ini kita tengok penghujung Ramadan, saf dah mula kurang. Saf dah mula kurang. Kita tahu dalam negeri kita ni, siapa yang nak balik kampung, kampung dia dekat kampung dia, bukan jauh mana pun. Ya. Tapi kenapa untuk terawih pun kita kurang? Ya. Kalaulah kita dapat penghujung Ramadan ini, i'tikaf yang paling minimal, datang masjid, solat isyak berjamaah, tarawih berjamaah, habis daripada witir tu duduklah sekarang setengah jam, baca Quran, ya, baca 1 juz kalau boleh,
Ya, duduk sampai setelah malam, setengah malam, balik rumah tidur balik. Besok bangun sahur, sebelum masuk waktu subuh setengah jam sebelum subuh mai datang masjid. Baca Quran lagi, subuh berjamaah lagi. Baru hidup Ramadan kita. Kalau tak mampu untuk iktikaf sepanjang malam, datanglah sebahagian daripada malam. Ibadat ini untuk siapa? Ibadat ini untuk diri kita sendiri. Kita tahu umat yang telah masuk Allah musnahkan ramai. Kaum Nabi Allah Nuh alaihissalam, Allah murka kepada kaum Lut yang lakukan maksiat yang tidak pernah dilakukan oleh umat sebelum daripada mereka. Allah murka kepada kaum Lut. Allah perintahkan Jibril alaihissalam turun dari langit, kuis pakai ujung sayap. Kamu bersalah itu diangkat ke atas langit. Sehingga di dalam hadis disebut bahawa malaikat di atas langit itu mendengar bunyi salakan anjing penduduk kampung Nabi Lut. Dia terbalikkan kampung bertanah, dia hempas balik bumi. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Lalu kami jadikan bahagian yang tinggi itu menjadi bahagian yang paling rendah, dan kami hujani penduduk kampung Lut itu dengan batu-batu api dari dalam neraka. Tuan-tuan, maksiat. Sebab itu jawapan bagi menghilangkan maksiat ialah dengan memperbanyakkan ibadah. Peluang 10 hari terakhir Ramadan ini peluang untuk diri kita. Saya selalu anjurkan, mungkin ada yang berkata, Ustaz, saya tak mampu baca Quran banyak. Awak mampu pun, ya, mampu baca terjemahan Quran, baca terjemahan Al-Quran. Fahami kalam Allah itu, ya, fahami kalam Allah. Ini tidak, dah 20 tahun bila ditanya apa maksud Al-Fatihah pun dia tak tahu. Alhamdulillah Rabbil Alamin pun dia tak tahu. Allah, tak tahu siapa juara piala dunia, dia rasa main. Tak faham apa maksud Al-Fatihah, dia tak malu. Dia tak malu. Apakah lagi nak memahami ayat-ayat Al-Quran yang lain? Baca Al-Quran, baca terjemahan Al-Quran, baca tafsir Al-Quran. Ini perkara paling minimum yang boleh kita buat. Tak mampu nak baca sekarang, ada macam-macam peralatan. Ya, bawalah handphone ke apa namanya iPad ke dalam masjid yang ada rakaman Quran. Pasang bacaan itu rumah, letak kat telinga. Ini bila dia kononnya kerasukan syaitan, dia baru disuruh orang baca Quran. Ataupun bila dia dah masuk dalam kain kapan, baru disuruh orang nak baca Quran untuk si mati. Waktu hidup itulah baca Quran. Quran ini bukan diturun untuk orang yang mati. Quran diturun untuk orang yang hidup. Baca Quran. Tak mampu baca satu juz, tak mampu dengan Quran baca satu muka. Ada istilah kawan-kawan kita, tak mampu nak baca nak buka Quran tu baca alif lam mim sadaqallahul azim. Itulah kalau dah fikir sana. Nak lagi terus baca nun sadaqallahul azim. Ya. Sebab umat kita terdedah kepada maksiat bukan dia kerana dia kurang ibadat, kerana kurang takarrub ila Allah, kurang duduk dalam masjid, kurang interaksi dengan Quran, baca banyak sangat kalam manusia, baca surat khabar, baca buku tak apa-apa, baca Facebook, baca internet, tapi kalam Allah memang tak mau baca. Kalam Allah ini turun untuk siapa? Turun untuk kita, turun untuk manusia sebagai tanda rahmat kasih sayang Allah untuk kita. Malaikat itu turun pada malam-malam penghujung akhir Ramadan ini untuk apa? Untuk menyaksikan orang beribadah. Sebab itu kita jangan sampai penghujung Ramadan menjadi manusia yang tidak diampunkan oleh Allah. Biar kita penghujung Ramadan kita dapat capai matlamat Ramadan. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi manusia bertakwa. Bertakwa itu aku saya ulang balik. Bertakwa itu
sallallahu alaihi wasallam. Hadis terakhir saya nak bacakan kesempatan pada hari ini. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyamin, falamma kana al-'am alladhi qubila fihi i'takafa 20 yawman, rawahu al-Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa beriktikaf 10 hari pada bulan Ramadan. Apabila sampai tahun baginda wafat, baginda beriktikaf selama 20 hari. Hadis riwayatkan Imam Al-Bukhari. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun terakhir baginda di atas muka bumi, pada usia 63 tahun. Ya, pada usia 63 tahun baginda iktikaf 20 hari. Baginda khatam tadarus Al-Quran dengan Jibril alaihissalam sebanyak 2 kali pada penghujung Ramadan. Kita insan yang banyak dosa, banyak maksiat, kurang taat kepada Allah. Kenapa kita tidak mahu ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka marilah tuan-tuan dan puan kita iktikaf pada penghujung Ramadan ini. Masjid-masjid yang tak buat iktikaf, anjurkanlah iktikaf. Ya, tempat-tempat yang ada iktikaf, berilah ruang kepada mereka-mereka yang buat iktikaf. Orang-orang yang buat iktikaf pula, jagalah hak di antara satu sama lain. Suatu buat iktikaf, isilah iktikaf itu dengan ibadah, dengan solat sunnah, dengan banyak zikrullah, dengan banyak membaca Al-Quran, dan banyak melakukan perkara kebajikan. Mudah-mudahan dengan cara yang sedemikian, ibadah kita bertambah dan kita menjauhkan diri daripada perlakuan maksiat yang berada di sekeliling kita. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi